Shalom semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Sungguh bersyukur kita sudah memasuki Advent yang keempat. 我们感谢神，我们已经进入了第4个的这个降临等待节。 Advent adalah kata masa depan. 我们等待着降临是将来的事情。 Ya, ada dua kata masa depan yaitu future dan Advent. 有2个在前的就是以后的事情。 Apa bedanya? 到底这2个实际有什么 Kalau 分别呢？ future itu dari sekarang ini diproyeksikan ke masa datang. Future 呢是让我们从现今看到以后的事， Kalau Advent yang akan datang diproyeksikan datang sekarang. 但是 Advent 呢是已经降临的来让我们在我们的生活当中。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan 我们打开神的话， dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 是保罗写给腓立比教会的 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. 第2章第5节到第11节。 Ya, saya minta kesediaan Pak Fajar membaca dalam bahasa Mandarin saja. 腓立比书第2章第5节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒许取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不可称耶稣基督为主，是荣耀归父上帝。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa yang di surga, kami sudah membaca bagian firman Tuhan ini. 我们在天上的父，我们已经读了你的话， Kami sudah mendengar pembacaan firman Tuhan. 我们也听了你的话。 Mohon kemurahan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus untuk setiap kami, 求圣灵怜悯帮助我们每一个人， termasuk kedua hamba-Mu yang rapuh yang naik di mimbar ini. 包括2位卑微的仆人， Kami mohon sehingga renungan kami berkenan kepada Engkau. 让我们今天我们所思想的可以成为我们的祝福。 Dan kami juga hidup di dalam kenyataan yang disebutkan di bagian firman Tuhan ini. 也可以活在主你的话语当中。 Kami bersyukur Engkau memakai Paulus untuk tuliskan bagian firman Tuhan. 我们非常感恩你借着保罗写下了这腓立比书。 Kami juga memohon Engkau menolong kami sebagaimana Engkau telah menolong Rasul Paulus. 我们也恳求神你帮助我们，就好像当日你怎么样的来帮助保罗一样。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Natal adalah sebuah kesempatan yang terindah untuk mengalami Allah. 圣诞呢，是让我们有一个很美好的机会来认识神。 Natal adalah sebuah momen, sebuah kesempatan untuk memperindah kita sebagai manusia menjadi manusia yang sejati. 它也让我们有机会的来美化我们自己，能够成为人，并且成为一个真正的人。 Menjadi manusia? 成为人， Bukankah kita semua juga adalah manusia? 我们岂不是每个人都是人吗？ Benar, kita adalah manusia, tetapi manusia yang hidup di dalam keegoisan. 是的，我们每一个人都是人，但是一个仍然活在这个血肉的人， Kita masih sombong dan suka marah. 我们仍然是自私的，我们经常生气。 Seperti tema khotbah minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. 就像上个礼拜以及几个礼拜前讲到的这个主题一样。 Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia baru, ciptaan baru. 问题呢是我们如何能够成为一个新造的人呢？ Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya dapat hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. 我们这些上帝所造的，怎么样的来可以按照神的旨意来活呢？ Rasul Paulus yang dipilih dan dipanggil menjadi hamba Kristus membukakan kepada kita apa yang ada di dalam pikiran Kristus.
使徒保罗是主耶稣所拣选的神的仆人，在他写给腓立比书教会的时候，他为我们开启了主耶稣的想法。 Bagi kita yang hidup di zaman postmodernisme, zaman pluralisme ini, untuk bersaksi iman yang sejati kepada Yesus Kristus adalah sebuah tantangan yang sulit. 我们现今活在这个后世代主义以及多元化的时代，我们如何能够真正的对主耶稣在信心上有所见证？ Kita perlu belajar menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. 这是一个非常不容易的事，我们必须具备主耶稣的想法和感受。 Bagi kita yang masih hidup di dalam perselisihan, pertengkaran satu dengan yang lain, kita perlu belajar menaruh pikiran, menaruh perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. 当我们与别人有所矛盾的时候，我们需要具备主耶稣的想法与感受。 Rasul Paulus menyatakan kepada kita apa yang ada di dalam pikiran Kristus. 使徒保罗向我们表明了主耶稣他心中所想的， Yaitu pikiran yang sangat bertolak belakang daripada pikiran kita pada umumnya. 是一个与这个平常的人与别人与一般的人非常相反的。 Apa yang ada di dalam pikiran Kristus? 到底主耶稣像什么呢？ Rasul Paulus menuliskannya ini dalam bentuk himne atau pujian yang sangat indah sekali. 保罗用一首诗歌来描述这个耶稣的想法。 Inilah pikiran Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 保罗如此写道：他本有上帝的形象，不以自己与神为同等为讲座的，反倒许己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Tuhan Yesus berada dalam rupa Allah. 主耶稣是在神的形象里面。 Di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, kata berada dapat berarti memiliki, sama seperti terjemahan bahasa Mandarin. 在旧约圣经里面，就是提到主耶稣拥有神的形象，就好像在中文圣经里面翻译的一样。 Tuhan Yesus memiliki rupa Allah. 主耶稣有神的形象， Walaupun Tuhan Yesus memiliki rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 虽然主耶稣拥有神的形象，但他不以自己与神同等为强夺的。 Kata berada atau memiliki bentuknya adalah present tense, yang berarti itu senantiasa terus-menerus. 在这里所提的这个拥有与存在是现代时的， Itu 意思就是说总是持续不断的。 Itu berarti senantiasa memiliki. 这个有这个持续不断的意思。 Walaupun Tuhan Yesus senantiasa memiliki rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 虽然主耶稣拥有这个与神同等的，但是他却不以此而强夺， Senantiasa memiliki rupa Allah. 持续不断的拥有神的形象。 Atau lebih kerennya ya, senantiasa memiliki morphe Allah. 或者呢，可以用就是拥有神的这个 morphe Ya, morphe 形象 morphe. Ya, bukan morphe. Morphe. Sorry. Ya, rupa atau morphe di dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang sangat dalam artinya, dan saya akan jelaskan. 形象与性态，在新约圣经里面有很深奥的这个意思。 Dari kata ini kita mendapat kata metamorfosa. 从这一句话里面，我们可以延续得到了 Metamorfosa. metamorphosa， Ya, 就是变形的。 bagi yang belajar ilmu hewan-hewan, itu adalah perubahan bentuk atau rupa dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. 如果我们学这个动物学的时候，我们就知道从一个虫变成一只这个蝴蝶。 Di dalam rupa Allah artinya setara dengan Allah. 有神的形象，就等于意味着就与神同等。 Yesus memiliki rupa Allah berarti Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. 主耶稣拥有神的形象，意思说主耶稣与神是同等的。
Keseluruhan diri Tuhan Yesus itu semuanya sama dengan Allah pencipta langit dan bumi. 主耶稣所有的一切是与神同等的，也是相同的。 Pertanyaan adalah untuk kita renungkan. Tak kalah Yesus yang memiliki rupa Allah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan adalah, apakah ada perubahan diri Tuhan Yesus? 拥有上帝的形象的主耶稣，当他取了奴仆的形象，成为人的时候，一个问题就是说，在耶稣的身上呢，发生了什么变化呢？ Apakah Tuhan Yesus tidak lagi adalah Allah sejati ketika Tuhan Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia? 难道因此呢，让这个主耶稣没有不是神了？这个第二位格的这个主耶稣，他的形象是否已经没有了？ Apakah Tuhan Yesus bukan lagi Allah ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia? 是否主耶稣不再是神？ 当他来到世上成为人的样式， Rasul Paulus menuliskan di bagian firman Tuhan, Yesus mengosongkan dirinya. 保罗在此说到，他倒空了自己， Mengosongkan. 倒空 Di dalam bahasa Perjanjian Baru itu berarti juga kosong, to empty. 在新约圣经里面也就是说是清空的，变成空的。 Sedikit tentang sejarah. Di abad ke-19, abad yang lalu, beberapa teolog Jerman, ya karena bagian ini susah, mereka tafsirkan bagian ini sebagai teologi yang dikatakan sebagai kenoticism. 在19世纪有几位的德国的神学家，他因为这一段是比较不容易来解释的，因此他把他们称为是一种的这个神学，叫做 Kenoticism。 Ya, kenoticism ini berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus sebagai pengosongan diri anak Allah menjadi seorang manusia Yesus. 在那里讲到道成肉身的耶稣，神的儿子倒空自己，成为人的样式。 Banyak perdebatan tentang apakah artinya mengosongkan diri. 关于倒空自己的意思呢，引起了许多的争论与辩解。 Seringkali kita berpikir tentang pengosongan dari apa? 我们经常想，倒空自己到底倒空了什么呢？ Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari apa? 是什么东西让主耶稣倒空自己呢？ Konsep mengosongkan diri ini yang membuat kita salah mengerti tentang pengosongan diri Tuhan Yesus sebagai hamba, sebagai Allah menjadi seorang hamba, seorang manusia. 倒空自己这个观念呢，能让我们错误的理解，成为耶稣将自己的神性倒空了，变成一个奴仆，成为了人。 Salah satu penafsiran yang tidak tepat dari teologi ini adalah melepaskan kealahannya Tuhan Yesus. 其中的错误就是这个神学的错误呢，就是解释他将主耶稣的神性解除掉了。 Rasul Yohanes menuliskan di dalam Injilnya, di pendahuluan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 使徒约翰在约翰福音里面说到，太初有道，道与上帝同在，道就是神。 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 这道太初与上帝同在。 Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari sesuatu. 主耶稣倒空自己，并不是从某一件事情、某一件东西倒空的。 Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari keilahiannya, bukan dari natur Allahnya. 主耶稣倒空自己，并不是将神的属性以本性将它倒空。 Karena dari kekekalan sampai kekekalan, Yesus Kristus adalah Allah. 因为从恒古到永远，耶稣是神。 Arti mengosongkan diri di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah mencurahkan dirinya. 他的意思呢，在保罗在这个腓立比书里面所讲述的倒空自己，意思就是讲全身的投入。 Dia mencurahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba menjadi seorang manusia. 也就是说，全身的投入，起了奴仆的形象，成为人的样式。 Disinilah Rasul Paulus menggunakan kata yang tepat yaitu morphe, sekalipun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia
mungkin juga dalam bahasa Mandarin, bukanlah kata yang tepat untuk terjemahkan morphe. 因此呢，保罗在这里就用这个 morphe 这个词句来这个形容。这个词句呢是在英文或者印尼文或者华语是很难去翻译的。 Kita cenderung berpikir bahwa kata rupa itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. 经常我们有一个概念，就是说形象是可以看的，也可以摸的。 Tetapi morphe itu adalah kata yang menunjukkan satu esensi diri yang diekspresikan, yang dinyatakan keluar. 但是 morphe 呢，就讲出一个从内心里面发出来的内在的精华。 Morphe Allah yaitu kesetaraan dengan Allah, itulah kealahan Tuhan Yesus. 神的形态就是与神同等，这就是 morphe 的意思。 Apakah morphe Allah? 到底神的 morphe 是什么呢？ Morphe adalah roh, karena Allah adalah roh. morphe 呢，就是一个圣灵，因为神是灵。 Roh dijelaskan di dalam Alkitab itu metaforanya, bahasa analoginya itu adalah angin. 圣经在这个解释这个灵的时候，就是有一个比喻，就是说像风一样。 Baik di dalam bahasa Perjanjian Lama maupun bahasa Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk roh itu adalah angin. 描述这个灵，无论在旧约或者圣经的新约里面，都把它描述成为风的样子。 Angin tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, bisa didengar bunyinya. 我们不能够看到风，但是我们却可以感觉到，我们也可以听到风声。 Angin memiliki daya dan kuasa. 风有那么大的威力， Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak memiliki rupa. 一个不能被看到的东西呢，并不表示它没有它的形象。 Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba menjadi seorang manusia, itulah kemanusiaan Yesus Kristus. 耶稣取了奴仆的形象，成为人的样式，那就是耶稣基督的人性。 Jadi morphe itu berarti esensi diri itu tetap ada, Yesus adalah Allah. 因此呢 morphe 的意思就是说，他仍然是神。 Dan morphe itu juga bisa berarti secara metafora mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. 也可以比喻说，他已经取了人的样式。 Morphe Allah yaitu firman dan roh yang tidak terbatas itu, yang tidak kelihatan itu, mengambil morphe daging yang terbatas, yang kelihatan, yang dapat disentuh, yang dapat diraba. 那没有用有眼睛可以看到的这个神的 morphe 呢，就是道成肉身。 Esensi diri Allah tetap ada, keilahian Allah tetap ada di dalam Kristus Yesus, tidak pernah berkurang. 在这个耶稣的身上，仍然有神的本质与神性。 Di dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia dia utuh, kemanusiaannya dia utuh. 耶稣成为人的样式，是一个完完全全的人， Tetapi kemanusiaan Yesus, kedagingan Tuhan Yesus berbeda dengan kita. 但是他与世上的人不同， Karena ada kealahannya, 因为耶稣身上有神的属性， sehingga dosa tidak ada dalam dirinya. 在他里面没有罪过。 Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, melainkan telah mencurahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 耶稣基督本有上帝的形象，但是他却不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，除了取了奴仆的形象，成为人的样式。 Itu yang ada dalam pikiran Kristus. 这就是耶稣心中所想的。 Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他没有以自己是与神同等，是必须要持守的。 Saya akui di dalam bagian firman Tuhan ini banyak kata yang sulit. 我们今天所讲的有很多很难听得懂的词句， Tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus tetap setia untuk menyampaikan apa arti sebenarnya. 但是作为神的仆人，我必须要把它讲出来。 Kata kedua yang penting, 第二句话是 sebagai milik yang harus dipertahankan. 要必须持守的， Itu adalah kata perjanjian baru, yaitu harpamos, yang penafsirannya bisa berbeda-beda. 是在新约圣经里面所说的 harpamos， Saya, 其中有很多不同的解释。
Ya, saya akan membacakan beberapa versi. Ya, saya ambil beberapa versi bahasa Inggris, kemudian ada versi Mandarinnya. Perhatikan, slide-nya bisa ditampilkan. 我在这里讲述几个他们的看法。 New Revised Standard Version mengatakan, He did not regard equality with God as something to be exploited. 在这个 New 历史里面，他说它是一种为自己的利益被利用的东西。 Sesuatu yang dieksploitasi. Sekarang yang kedua, New International Version mengatakan sesuatu yang dipergunakan demi keuntungannya. 在 New International 里面讲到是一种为着得到的利益而被使用。 Kemudian translasi modern J.B. Phillips mengatakan sebuah hak yang dipegang terus. 在这个 J.B. Philip 里面，他讲到是一种应当持守的权利。 Dan New American Standard Bible serta English Standard Version mengatakan a thing to be grasped, sesuatu yang diraih. New American Standard 里面讲到就是所达到的这个目标。 Dan sebuah terjemahan lagi yang membuat kita heran adalah King James Version versi yang lama mengatakan sebuah rampasan. 有一个让我们就是看到的，就是在 King James 他所讲的，就是说到抢夺过来的。 Tetapi Mandarin punya dikatakan yang diambil dengan kekerasan. 但是呢， Mandarin, bacaan saya nggak bisa bahasa Mandarin sih. 但是在这个中文的，就是 Chinese Union versi，就是不以神同等为抢夺的， Yang diambil dengan kekerasan benar? 不以神， Ya, yang diambil dengan kekerasan sama seperti dengan dirampas. 就是说用强夺的方法来得到的。 Di antara berbagai versi terjemahan ini, saya rasa yang paling mendekati itu adalah Chinese Version dan juga King James Version. 在这个以上的这个版本里面，最接近的就是 King James 以 Chinese Union 的翻译。 Artinya apa? Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai rampasan, sebagai sesuatu yang diambil secara paksa. 意思就是说，主耶稣并没有认为与神同等是从抢夺来的，是用暴力所得到的。 Tuhan Yesus dari sejak kekekalan adalah Allah dan sampai kekekalan Dia adalah Allah. 因为主耶稣他从恒古到永远是神， Dia tidak pernah merampas untuk menjadi sama, untuk menjadi setara dengan Allah. 他从来没有抢夺来取得与神的同等。 Oleh sebab itu berbagai sarjana Alkitab mencoba memperhalus kata ini, kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan atau sebagai sesuatu yang dieksploitasi. 因此呢，一切的圣经的这个学士呢，用其他的词句来解释，就是与神同等是必须捍卫的东西，或者是一种必须探索的东西。 Apa yang ada di dalam pikiran Kristus Yesus? 到底主耶稣的想法是什么呢？ Paulus membukakan pikiran Kristus kepada kita bahwa kesetaraan dengan Allah itu bukanlah rampasan. 保罗为我们打开了这个主耶稣基督的观点，与神同等的特征呢，不是抢夺来的。 Kesetaraan dengan Allah itu bukan yang dirampas, grasping atau getting. 与神同等的特征呢，并不是抓来的或者得来的。 Kesetaraan dengan Allah itu adalah memberikan, adalah giving. 但是与神同等的特征呢，是给予。 Iblis berusaha meraih untuk menjadi sama seperti dengan Allah. 魔鬼想方设法的想得到成为与神同等的。 Allah disembah, iya. 我们的神是被敬拜的，是的。 Tetapi iblis juga mau disembah seperti Allah disembah. 但是魔鬼呢，他也想被人所敬拜。 Manusia ingin menjadi sama seperti Allah yang mengetahui yang baik dan jahat. 人类呢，也想要成为神的一样，能够知道好与坏。 Manusia ingin memperoleh untuk menjadi sama seperti dengan Allah. 人类通过抓来，要成为与神同等。 Itulah dosa, itulah kejatuhan manusia. 这就是人类犯罪堕落的原因。 Iblis memperdaya Adam, manusia pertama itu, agar bisa menjadi sama dengan Allah. 保罗引诱这个人类的始祖这个亚当，要与神同等。 Iblis berusaha memperdaya Tuhan Yesus juga dengan rayuannya.
魔鬼也引诱试探这个主耶稣。 Dia berkata, iblis berkata pada Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 魔鬼对耶稣说：“就是这世上一切的万国的荣华，要赐给你了。” Tetapi Yesus berkata, enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 但是主耶稣却说：“撒旦退去吧，因为经上说。” 当拜主你的神，但要侍奉他。 Iblis mau menjadi serupa dengan Allah agar disembah. 魔鬼想方设法的要与神同等，好让被敬拜。 Begitu juga manusia ingin memperoleh kesetaraan dengan Allah. 同样的，人类也想跟与神一样的。 Tetapi Yesus Kristus mengatakan kepada kita sebagai Allah, Dia memberi bukan untuk merampas. 但是主耶稣却说：“这个成为神是给予，并不是抢夺。” Sebagai Allah, Dia tidak mengambil dengan paksa, tetapi memberi dengan sukarela. 主耶稣他不会用暴力来取的，乃是心甘情愿的示意。 Dia memberikan dirinya tanpa paksaan. 他把自己献上，是心甘情愿的。 Di dalam Alkitab dikatakan Dia mengosongkan dirinya. 在圣经里面说到，他倒空了自己。 Kalau di dalam bahasa Alkitab dikatakan dirinya Dia kosongkan. 如果在圣经的这解说里面，就是把自己倒空。 Untuk menekankan dirinya itu berarti secara sukarela. 如果将自己倒空是一个心甘情愿的事。 Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia itu adalah sukarela. 他取了奴仆的形象，成为人的样式，是心甘情愿的。 Artinya mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus dapat merasakan kehadiran seorang manusia. 意思就是说，每一个人见到耶稣的时候，他能够感觉到耶稣的人性。 Mereka bisa berkata, bukankah dia adalah seorang tukang kayu? 他们也可以说，主耶稣岂不是一位木匠吗？ Dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. 他取了奴仆的形象，成为人的样式。 Dia Allah yang maha kuasa, yang ada di kediaman maha tinggi, mau merendahkan dirinya menjadi manusia di tempat yang rendah. 他是万能的神，居住在高天之上，却卑微成为人，并且处在一个最下层的位置。 Bahkan ketika dia lahir menjadi manusia, dia lahir di tempat yang tidak layak. 甚至当他道成肉身来到世上的时候，生在一个非常卑微的地方， Di kandang binatang. 生在牲畜的草棚里。 Sang firman Allah menjadi daging diletakkan di palungan tempat makanan ternak. 道成肉身的神被放置在马槽里， Dia bertumbuh, dia bertambah hikmat menjadi seorang pemuda, menjadi seorang dewasa. 他渐渐的长大，依法充满有智慧，并且成为一个年轻人。 Sebagai manusia dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa sedih. 因为他是人，他也能够感觉到这个饥饿、口渴。 Tetapi dia selalu melayani orang banyak sebagai hamba. 但是他始终的来，这个像仆人一样来服侍许多的人， Dia memberi mereka makan, 给他们吃， dia sembuhkan mereka. 医治他们病， Bahkan dia membangkitkan orang yang telah mati. 甚至他让死人复活。 Dia melayani orang banyak. 他服侍了许多的人。 Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. 主耶稣说：“我来并不是要被人服侍，乃是要服侍人。” Karena dalam dirinya ada compassion, ada belas kasihan Allah. 因为他心中有一颗同情的心，一颗神怜悯的心。 Ketika dia bersama murid-muridnya, dia membasuh kaki muridnya. 当他与门徒们生活在一起的时候，他为门徒洗脚。 Dia diadili, dia disiksa, dia dihina. 他被审判、被鞭打、被凌辱。 Dia taat kepada Allah untuk menjalani semua rencana Allah dari semula di tempat yang paling hina ini. 他顺服天父的旨意来完成神从起初的计划，在一个非常卑微的地方， Dia taat sampai mati. 他顺服至死。 Dan Rasul Paulus memberikan penekanan bahkan sampai mati di atas kayu salib. 保罗在这里强调说，以至于死，且死在十字架上。 Kematian Kristus bukanlah kematian biasa. 主耶稣基督的死，并不是一个
平常的事。 Kematian di atas salib, di atas kayu salib menunjukkan jenis kematian Kristus yang tidak biasa. 因为主耶稣死在十字架上，就是让人看到主耶稣的死是不寻常的。 Bagi pemerintah Romawi, hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan paling hina karena hanya untuk para budak. 在罗马帝国，就是钉十字架是最重的这个刑罚，并且是为做这个奴隶所预备的。 Tapi bagi umat Yahudi, hukuman salib berarti terhukum di atas salib itu adalah orang yang terkutuk. 但是以色列人在以色列的严重的被钉在十字架上的人是被咒诅的。 Mengapa bisa terkutuk? 为什么被咒诅呢？ Digantung. 因为他被挂在， Berarti bumi tidak terima dia, 意思就是说地不接受他， berarti langit pun tidak terima dia. 天也不接受他。 Yesus tergantung di atas kayu salib menandakan dia terkutuk. 耶稣被挂在十字架上，就表明他是被咒诅的。 Dia terkutuk bukan karena dia layak menerimanya. 但是他被咒诅，并不是应该受的。 Dia terkutuk karena menanggung dosa, kutukan dosa kita dan pelanggaran kita. 因为他被咒诅，因为他担当了人的罪过。 Yesus Kristus Allah yang maha tinggi, di kediaman Allah yang maha tinggi, yang maha agung itu mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. 耶稣基督至高的神，居住在高天的尊贵的主，起了奴仆的形象，成为人的样式。 Yesus taat sampai mati di atas kayu, tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah. 他顺服至死，并且死在十字架上，是一个非常卑鄙的地方。 Dia datang dari surga, lahir ke dalam dunia, dia ditolak, dia dihina, dia disiksa, bahkan dihukum mati, makan mati di atas kayu salib. 耶稣来到世上，并被人所拒绝，被侮辱，也被折磨，以至于死在十字架上。 Itulah great descent, itulah penurunan yang agung. 这就是所谓的伟大的降临。 Tidak ada dalam sejarah manusia ada great descent seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 伟大的降临是耶稣在人类的历史上是史无前例的。 Namun tak kala titik terendah itu sudah tercapai, 但是这个已经达到了最低线的时候， tidak ada titik yang lebih rendah lagi. 再没有更低层的。 Disitulah ada pemuliaan, ada peninggian Yesus Kristus. 就在哪里有这个尊贵的位服以告祭主耶稣， Dan sesungguhnya inilah kabar baik. 这就是好消息。 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 这个好消息是什么呢？就讲到，所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万民之名。 Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，应耶稣的名无不屈曲。 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 无不口称耶稣基督为主，是荣耀归乎上帝。 Bagaimana Allah meresponi penurunan agung ini? 天父呢，如何来回应耶稣伟大的降临呢？ Allah sangat meninggikan Yesus. 天父那么的这告祭耶稣， Allah meninggikan Yesus dan memberikan dia nama di atas segala nama. 他赐给他升为至高，天父赐给他超乎万民之名。 Dalam hal apakah Allah Bapa sangat meninggikan Yesus Kristus? 天父在什么事上呢，将耶稣升为至高呢？ Sebelum Yesus datang ke dalam dunia menjadi seorang hamba, Yesus adalah Allah dan setara dengan Allah. 当主耶稣还没有来到世上的时候，成为仆人，成为人，他是神，并且是与神同等的。 Tidak mungkin ada kealahan yang lebih tinggi daripada Allah. 因为再也没有比这个神更高的了。 Dalam hal apa Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus? 那到底在什么事上呢？天父把耶稣升为至高呢？ Yesus pernah berdoa pada malam sebelum dia diserahkan. Dia berkata di dalam Injil Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 主耶稣在还没有被叫出来的时候，曾向天父这样的祷告：
就是记载在约翰福音第17章第5节说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。” Allah Bapa memuliakan Yesus dengan kemuliaan yang Yesus miliki sebelum dunia ada. 天父呢是凭着在这个世界未被造之前的主耶稣所拥有的荣耀来荣耀他。 Dan Allah mengizinkan kemuliaan Yesus itu yang terselubung di dalam diri Tuhan Yesus itu bisa dilihat ketika Tuhan Yesus bersama Musa, dia bersama Elia di gunung mengalami transfigurasi. 这个荣耀呢是天父也让人可以看到，当耶稣与摩西、以利亚在山上改变的时候， Setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit. Allah Bapa mengangkat dia dan mendudukan dia di sebelah kanan Allah Bapa. 主耶稣死了，并且复活了，上帝呢让他坐在他的右边。 Dalam hal apakah Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus? 在什么地方呢？就是上帝那么的让耶稣升为至高呢？ Allah memberikan kepada dia nama atas segala nama. 主耶稣，他是给主耶稣，这个万民之名。 Pertanyaannya adalah, apakah nama yang diberikan oleh Bapa ketika dia ditinggikan? 这个名字呢，就是上帝赐给他的。 Nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada dia bukanlah Yesus dan bukanlah Kristus. 上帝赐给他这个的名呢，已经不再是耶稣或者基督。 Nama yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan. 在这里讲到，就是耶稣就是神，是主人。 Arti dasar dari kata Tuhan atau Tuan itu berarti penguasa yang mempunyai otoritas. 讲到这个主与主人，他是有这个绝对的主权的统治者。 Tuhan Yesus masuk ke dalam sejarah umat manusia bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai hamba. 当主耶稣进入到人类的历史的时候，不是以上帝的身份，乃是成为奴仆。 Sebagai hamba yang tanpa hak ataupun kehormatan. 一个奴仆呢，是一个没有权柄、尊贵，是众人的仆人。 Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. 主耶稣是神，是万主之主。 Kalau kita melihat nubuatan di dalam Yesaya pasal 52 yang akan kita baca juga berkali-kali dalam konteks Natal, dikatakan apa? Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, dia akan disanjung dan dimuliakan. 如果我们看这个以赛亚对耶稣的这个就是预言，就讲到我的仆人行事必有智慧，必被高举上至，且成为至高。 Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada Kaisar Augustus Octavian yang disembah oleh warga di Filipi yang mereka sebut sebagai Lord and Savior. L kecil, Lord and Savior, Tuhan dan Penyelamat. 主耶稣基督远超过那被菲利比百姓所敬拜的凯撒奥古斯丁，因为他被人敬拜。 Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada seorang pemimpin agama manapun. 主耶稣基督远超过所有世上一切的宗教的领袖。 Tuhan Yesus lebih tinggi daripada seorang raja atau seorang ratu. 他比任何的朝代的君王与王后更加崇高。 Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada seorang presiden atau perdana menteri. 他也高过所有的总统与总理。 Allah sangat meninggikan Yesus dengan memberikan kepada dia nama atas segala nama. 神将耶稣升为至高，并赐给他超乎万民之名。 Peninggian Yesus Kristus dimulai di mana kesetaraan dengan Allah itu yang dimiliki oleh Yesus itu akan diakui oleh semua. 主耶稣被升为至高，就是当主耶稣拥有与神同等，被所有的一切在天上地下的所承认。 Yang ada di atas di langit, 就是在地上和地底下的， yang ada di atas bumi, 在地上和在天上、地上和地底下， yang ada di bawah di bumi. 在地底下的，
Siapakah semua yang dimaksud? 到底这一切指着谁呢？ Itu berarti semua penguasa udara. 那就是所有的一切，其中的这个天空的 Itu 掌 berarti 权者， iblis dan setan-setan. 魔鬼与他的跟随者， Itu berarti setiap ciptaan Tuhan 并且是所有一切被造之物， yang ada di langit di atas, 在天上的， yang ada di bumi, 在地上的， yang ada di bawah bumi. 在地底下的。 Pertanyaan adalah apakah semua akan mengakui Yesus sebagai Tuhan secara sukarela atau secara paksaan? 问题呢，他们承认耶稣是万主之主，是否他们是心甘情愿的？ Yesaya pasal 45 menubuatkan tentang Yesus Kristus berkata demikian. Ayat 23. Dengarkan, saya akan bacakan perlahan. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. 以赛亚在45章里面预言主耶稣说：“我指着自己起誓，我口所出的话是凭公义，并不返回。万气必向我跪拜，万口必凭我起誓。人论我说公义能力唯独在乎耶和华，人都必跪向他，反向他发怒的必致蒙羞。” Jadi ada yang datang bertekuk lutut itu karena dipilih dan dipanggil Allah. 因此，这样说就是有来的是被神所造的。 Tetapi ada juga mereka yang melawan Kristus Yesus juga akan mengakui Dia sebagai Tuhan Allah dan mereka akan mendapat malu. 但那些反对耶稣基督的，他们也要来到，也要承认耶稣基督是主，并且要蒙羞。 Yesus menerima sembah sujud kita semua umat manusia. 是的，耶稣接受我们所有人的敬拜， Yesus menerima sembah sujud dari murid-muridnya. 耶稣也接受了门徒的敬拜。 Tetapi ada bagian dalam kisah para rasul dikatakan Paulus dan Barnabas pun ya mereka menolak untuk disembah. 但是有一段的经文讲述到保罗和巴拿巴且拒绝了被敬拜。 Di kitab Wahyu Yohanes ya ketika mau sembah malaikat, malaikat mengatakan jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau, sama dengan engkau saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. 在启示录里面也讲述到这个，当约翰要向天使跪拜的时候，天使也拒绝说，天使说千万不可，我与你并那些为耶稣所见证的弟兄同作仆人的。 Malaikat menolak untuk disembah. 天使拒绝被， Tetapi Yesus Kristus layak dan patut disembah. 但是我们的主耶稣是配的敬拜的， Tidak ada seorang pun, 没有一个人， baik itu pemimpin agama manapun maupun pemimpin pemerintahan yang layak disembah karena mereka semua adalah manusia yang berdosa. 即便他们是宗教的领袖或者某一个宗教的创办人、国家的领袖。 是没有一个配的被敬拜的，因为他们都是罪人。 Inilah kabar baik berita Natal. 这就是圣诞的这个福音。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, 因今天在大卫城里为你们生了救主， yaitu Kristus Tuhan. 就是主基督， Tuhan. 主基督。 Ketaatan dan kesetiaan Kristus Yesus 主耶稣的顺服与忠心呢， membawa pengakuan secara universal bahwa Yesus dimuliakan. 带来了全世界的公认，耶稣是配得荣耀的。 Begitu juga umat manusia yang percaya, 同样的，所有这个相信耶稣的人， yang memiliki pola pikir Kristus 有神的这个想法， akan membawa mereka serupa dengan Kristus yang bangkit dan membawa mereka kembali kepada Allah Bapa. 也将让他们能够像耶稣一样的复活，并且把他们领到天父那里。 Yesus Kristus mau mengubahkan kita manusia
耶稣基督改变我们人， menjadi manusia, 成为真正的人， manusia yang punya pola pikir Kristus. 是有一个耶稣的想法的人， Itulah manusia baru. 这就是信造的人。 Saya akan membacakan sebuah tulisan Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Kristen dari Jerman. 我要把这个就是读一段，就是 Dietrich 是一个来自德国的这个基督徒。 Saya terjemahkan Sensitia. secara bebas. Wajah Umat Fani. manusia tidak ditransformasi. 神没有将人改变， Tidak diubah menjadi sebuah rupa yang asing bagi mereka. 改变成为一个让他陌生的面孔， Tidak menjadi rupa Allah, tetapi menjadi rupa mereka sendiri. 也没有把它变成神的形象，乃是变成他自己的形象。 Sebuah rupa yang mereka miliki 这个模样呢，是他原有的， dan yang sangat penting bagi mereka. 同时对他们也是十分重要的。 Umat manusia menjadi manusia karena Allah menjadi manusia. 人类要变成人类，因为神已经变成人了。 Tetapi umat manusia tidak dapat menjadi Allah. 但人呢，却不可能成为神。 Mereka tidak akan bisa dan tidak bisa membawa perubahan itu ke dalam rupa mereka. 他们不能也不可能改变他们自己的形象， Tetapi Allah sendiri mengubah rupanya menjadi rupa manusia. 但是神呢，却改变自己成为人的样式， Sehingga umat manusia, 因此人类 meskipun tidak dapat menjadi Allah, mereka dapat menjadi manusia. 虽然人不能改变成神，但是他却能够成为真正的人。 Selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. 祝大家迎接主耶稣的诞生。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们低头祷告， Kita berdiam diri sejenak. 我们安静在神的面前。 Minta kesediaan sebuah lagu mengiringi kita, lembut aja. Mari kita merenungkan kembali Tuhan Yesus yang merendahkan diri. Dia datang dari surga ke dalam dunia untuk selamatkan kita. 我们再一次的在神的面前默想，荣耀的主从天上来到世间， Di dalam dirinya tidak ada keegoisan. 在他里面没有自私， Dia tidak berusaha memperoleh, tetapi dia memberikan. 他没有想方设法来得到，乃是施予给别人。 Amin. Kita akan tutup di dalam doa, minta kesediaan Pak Fajar menutup doa untuk kita semua. 我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你，你的话是如此的丰盛。我们感谢你，因为我们有这样伟大的神，我们有这样直生为我们的神。主啊，你是你是神，你居住在高天之上，在那里过着一个荣华富贵的生活，但是你却从那里把卑微自己来到这个世上，为着来拯救我们这些罪人。我们感谢你，主，求你把你的话真正的藏在我们的心中，让我们行事的时候，我们可以不得罪你。
主啊，谢谢你，求你赐福我们今天我们所听的道，能够在我们的心中生根发芽。主，我们谢谢你，让我们也可以就是接着主你的帮助，我们可以把它行出来。谢谢主，听我们的祷告，奉告主耶稣基督的圣名求的，阿门。谢谢. Saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang akan dipajang juga di belakang. Sebelum Firman menjadi manusia. Di dalamnya ada eksposisi Filipi 2 ayat 5 sampai 11 tadi. 有一本书，大家等一下可以在前面看，就讲到关于 Sebelum Firman menjadi manusia. Bahasa Mandarin juga ada. 当道还没有成肉身的时候。 Ya. Terima kasih Tuhan memberkati. 谢谢。